saya Nur Alia Sabrina serta kawan-kawan saya Siti Haslinda, Nur Afrina dan Ainul Hayati akan membentangkan serba sedikit mengenai kajian kami yang bertajuk Tahap Kefahaman dan Penghayatan Rukun Negara dalam Kalangan Pelajar. Apa itu rukun negara? Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang terdiri daripada 5 prinsip asas iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini mempunyai elemennya yang tersendiri iaitu kepercayaan kepada Tuhan menggambarkan bahawa asas kehidupan beragama itu penting bagi rakyat di Malaysia. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara iaitu mengamalkan sistem demokrasi dan raja berperlembagaan. Kemudian keluhuran perlembagaan di mana Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Seterusnya kedaulatan undang-undang di mana undang-undang ini digubal untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tentera, makmur dan stabil. Dan yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan, di mana ianya mempunyai kaitan dengan perkembangan personaliti individu di Malaysia ini sejak kecil lagi. Rukun negara juga telah dicipta disebabkan oleh satu peristiwa yang dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969 di mana Malaysia mengalami krisis perpaduan dan ketenteraman kaum. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, kita boleh mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut dengan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip rukun negara untuk mengelakkan pergaduhan sesama sendiri dan menghindarkan sikap negatif dalam diri setiap pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrina binti Nordin. Hari ini saya akan menerangkan 3 objektif kajian yang sedang dijalankan oleh ahli kumpulan kami. Objektif yang pertama adalah untuk mengukur tahap kefahaman pelajar terhadap prinsip-prinsip rukun negara. Objektif kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesungguhan pelajar dalam memahami rukun negara. Objektif yang kedua pula untuk mengkaji kesan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan harian pelajar. Objektif ini adalah lebih kepada merungkai perkara yang didapati oleh pelajar sekiranya mereka mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Manakala objektif yang ketiga pula adalah untuk menganalisis peranan rukun negara dalam kalangan pelajar. Jadi saya sekarang akan merungkai salah 3 daripada kajian literature ataupun artikel yang kami telah dapat. Jadi artikel pertama bertajuk Di Sebalik Makna Prinsip Rukun Negara yang disediakan oleh Fahizah Nur Muhammad. Artikel ini merungkai tentang maksud kelima-lima prinsip rukun negara yang dilafaz oleh rakyat Malaysia sekarang. Yang pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan yang bermaksud bangsa dan negara ini telah wujud atas kepercayaan kukuh kepada Tuhan mengikut agama masing-masing. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara yang membawa maksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur serta ikhlas kepada ketua negara kita iaitu Agong. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan yang berarti rakyat perlu menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang yang membawa maksud keadilan yang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang di Malaysia. Yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan yang menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat di Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang artikel yang kedua yang bertajuk Toleransi Beragama dan Amalannya yang disediakan oleh Khadijah Muhammad Hambali, Elias Hambali dan Muhammad Herzali Muhammad Khalid. Baiklah, artikel ini membahaskan tentang persoalan konsep toleransi beragama dari sudut pandangan Islam dengan menjadikan beberapa terma penting yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis.
Garapan daripada penjelasan konsep toleransi tersebut seterusnya dijadikan sebagai landasan dalam membahaskan kedudukan toleransi beragama di Malaysia merujuk kepada artikel 11 Perlembagaan Persekutuan di Malaysia, iaitu tentang kebebasan beragama di Malaysia. Di Malaysia, biarpun Islam sebagai agama persekutuan ataupun agama rasmi di Malaysia, menurut perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan, penganut-penganut agama lain masih lagi bebas untuk menganut dan mengamalkan agama-agama masing-masing. Kali ini saya akan menerangkan artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga bertajuk Rukun Negara dalam Memperkokohkan Ketahanan Negara yang disediakan oleh Abdul Rahman Abdul Aziz. Berdasarkan artikel ini, pengarang lebih membahaskan bahawa rukun negara amat penting untuk memastikan negara di Malaysia ini hidup dalam keadaan aman dan makmur. Beliau juga menyatakan prinsip ini dapat memberi kestabilan dan kekuatan negara yang terdiri daripada berbilang kaum. Hal ini amat dititik beratkan kerana untuk mengelakkan tragedi konflik isu perkauman yang berlaku pada 13 Mei 1969 berulang kembali. Disebabkan oleh itu, prinsip rukun negara dicipta dan boleh diguna pakai oleh setiap kaum kerana unsur-unsur yang terkandung dalamnya tidak menampakkan hak milik sesuatu kaum. Artikel yang keempat bertajuk Pemahaman dan Penghayatan Rukun Negara dalam kalangan belia bandar di Semenanjung Malaysia. Artikel ini membincangkan tentang tahap pemahaman belia tentang ideologi nasional iaitu rukun negara. Artikel ini menjelaskan bahawa tahap penghayatan dalam kalangan belia masih di tahap sederhana. Perkara ini harus diperbaiki dengan lebih baik lagi agar belia lebih mendalami dan menghayati rukun negara. Rukun negara harus dijadikan pegangan bagi mengekalkan bangsa Malaysia yang beridentiti dan bersatu padu. Hal ini untuk mengelakkan kejadian yang buruk berlaku seperti contoh keruntuhan akhlak kerana ia dapat merancatkan kecemerlangan belia. Hal ini penting kerana belia lah juga yang akan mewarisi dan akan memimpin negara pada masa hadapan. Artikel yang kelima bertajuk Pembangunan Modal Insan dan Penghayatan Rukun Negara dalam Pembangunan Negara yang Aman. Di bawah tajuk Penghayatan Rukun Negara, artikel ini membincangkan tentang kepentingan rakyat Malaysia untuk menghayati dan memahami prinsip rukun negara agar keamanan masyarakat dan negara dapat dikecapi. Artikel juga menekankan kepentingan unsur iman dan akidah yang diterapkan dalam prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, prinsip ini menjadi prinsip yang pertama sekali di dalam rukun negara dan ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya ia dalam kalangan rakyat. Ini kerana apabila masyarakat memahami tentang agama masing-masing dan juga agama masyarakat lain, agama kaum lain, maka akan timbullah sikap saling hormat menghormati sesama sendiri. Ini dapat mengelakkan daripada timbulnya isu sensitiviti kaum yang akan menyebabkan sebagai contoh perbalahan dan juga rusuhan antara kaum. Penulis menekankan lagi bahawa selagi prinsip kepercayaan kepada Tuhan ini dihayati dalam jiwa, masyarakat dan negara akan dapat hidup dalam aman damai kerana teras utamanya yang kukuh dihayati di dalam jiwa rakyat. Bagi melaksanakan dan menjayakan kajian ini, kami menggunakan 3 kaedah metodologi kajian iaitu kaedah kajian tinjauan, kaedah soal selit dan kajian sumber internet. Yang pertama,
Kaedah kajian tinjauan dapat dilakukan dengan cara memerhati gaya hidup pelajar melalui tingkah laku harian mereka dengan berdasarkan penerapan nilai-nilai yang mereka dapat daripada tahap penghayatan rukun negara. Yang kedua pula adalah kaedah kajian soal selidik atau dikenali sebagai survey. Survey ini bertujuan untuk mengumpul dan mendapatkan data hasil daripada pendapat pelajar universiti. Ia adalah berkaitan kefahaman dan penghayatan mereka terhadap rukun negara. Kami menyediakan borang soal selidik ini di Google Form dan disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp. Soal selidik mempunyai elemen seperti jantina, umur dan 10 soalan yang perlu dijawab oleh pelajar serta mempunyai jawapan berskala 1 hingga 5 di mana pelajar hendaklah menjawab antara tidak setuju sehingga setuju. Akhir sekali, kaedah metodologi kajian yang kami gunakan adalah daripada internet, iaitu dengan mengumpul dan menganalisis data daripada artikel sebagai sumber rujukan berkaitan rukun negara. Kaedah ini dapat membantu dalam membuat kesimpulan akhir bagi kajian yang kami lakukan. Sebagai penghias bicara akhir, amat penting bagi para pelajar untuk menghayati dan menjiwai rukun negara. Ini kerana setiap prinsip rukun negara itu diwujudkan demi mencapai keamanan, ketenteraman dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Para pelajar merupakan harapan bangsa ini. Maka jika kita faham dan ditanam di dalam jiwa, kita pasti tidak akan membiarkan tragedi lama yang buruk berulang kembali. Seterusnya akan terus berusaha dengan lebih gigih lagi dalam setiap bidang yang diceburi agar Malaysia teruslah membangun dengan aman damai. Sekian, terima kasih.